Assalamualaikum. Hari ini saya ingin membentangkan tentang Project Management Presentation. Nama saya Abdul Rashid bin Muhammad Kamil, memegang nombor ID 9005313519501 dan pemegang kad pengenalan 9005231359195 untuk sesi Januari 2020. Okey, hari ini saya membentangkan pasal pengurusan projek. Objektifnya ialah untuk menerangkan definisi dan ciri-ciri projek. Nombor 2, menerangkan definisi pengurusan projek dan tender. Siapa yang bertanggungjawab untuk menguruskan projek. Dan keempat, menerangkan faktor kejayaan sesebuah projek. Okey, ciri-ciri projek. Ciri-ciri projek first iaitu mesti mempunyai satu matlamat khusus. Contohnya dari segi kita pelaksanaan projek. Contohlah dari segi pembuatan untuk projek installing meter di kawasan, contohnya kawasan di perumahan. Ia bagi tujuan untuk untuk kita mengupgradekan sistem meter elektrik yang lama pada elektrik yang baru. Okey. Ciri yang kedua iaitu bersifat sementara. Ketiga, memerlukan sumber-sumber. Keempat, memerlukan penaja utama. Selalunya memerlukan penaja utama ialah dari segi siapa yang menaja. Contohnya dari segi pembekalan elektrik, kita sedia maklum di Sarawak iaitu yang menjana elektrik iaitu Sarawak Energy, ataupun kita sering orang kenal daripada itu SESCO. Dan kelima iaitu merupakan satu perkara yang tiada kepastian. Okey. Definisi projek. Definisi projek itu ialah definisinya ialah projek didefinisikan sebagai satu aktiviti operasi yang wujud hanya sekali sekala dalam tempoh masa yang tertentu, iaitu pelaksanaan satu task yang besar untuk kita melaksanakan untuk kejayaan. Projek merupakan aktiviti yang besar dan akan mempengaruhi masa depan syarikat. Contohnya seperti projek pembinaan, kemudahan pembangunan kilang, pusat membeli belah dan pemasangan sistem komputer. Untuk saya yang bekerja dalam Sarawak Energy dalam Department Retail, pada tahun ini pelaksanaan meter yang dipanggil smart meter, ia adalah banyak memberi manfaat kepada semua penduduk, iaitu sistem yang sedia maklum ialah dia sebelum ini meter elektrik SESCO, kita as a pekerja selalunya akan pergi ke site untuk mengambil bacaan elektrik maupun membaiki meter dan membuat testing meter. Tapi dengan penggunaan meter baru, ia lebih mudah dari segi kita panggil kita memantau meter itu, adakah meter itu bacaannya betul ataupun tidak. Sebab sistem meter yang baru diperkenalkan dalam Sarawak Energy, iaitu kita orang panggil MI meter, lebih mudah dan lebih bijak meter itu dilaksanakan. Oleh itu, dari segi kita orang panggil dari segi staff, dia dapat memonitor. Contohnya meter itu berada di kawasan Serian, kita yang berada di Kuching boleh monitor dari HQ untuk
untuk memantau apa bacaan meter itu dari melalui sistem MI itu tersebut. Contohnya. Okey. Definisi projek mengandungi beberapa elemen, iaitu masa, peruntukan dan matlamat. Masa, setiap projek mesti mempunyai masa yang tertentu. Seperti sedia maklum, projek MI untuk stage 1 dia mengambil masa 3 bulan pelaksanaan. Kedua, peruntukan dari segi projek tersebut, sejujurnya projek itu melibatkan kos yang bernilai RM2 juta. Dan matlamat projek itu smart meter itu tujuan untuk memudahkan kepada pengguna dan pekerja dan Sarawak Energy. Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan projek? Pengurusan projek ialah merupakan satu pengurusan yang melibatkan pembangunan, perubahan dan inovasi dalam kerja operasi. Kedua, merangkumi aktiviti seperti merancang dan pengawalan sesuatu projek dengan bergantung kepada kekangan belanjawan supaya projek dapat disempurnakan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Okey, kita berbalik kepada projek MI. Projek tersebut mula-mula dilaksanakan agak kita panggil terumbang ambing sebab salah satunya ialah projek itu adalah masih baru dalam Sarawak Energy. So antara majikan dan pekerja ada berselisih sikit pendapat sebab sebelum ini untuk membuat uji kaji, untuk membuat pengujian pada meter tersebut, selalunya staf membuat pengujian secara manual, iaitu datang ke premis tersebut membawa alatan supaya untuk menguji meter tersebut. Tetapi dengan teknologi MI meter, ia dapat memudahkan semua staf Sarawak Energy untuk memantau meter tersebut di HQ, kecuali jika ada berlakunya kerosakan ataupun meter tersebut akan mengeluarkan alarm trigger pada meter display tersebut. Jadi staf Sarawak Energy akan datang di situ, akan pergi ke sana untuk membuat pengujian. Contohnya lah. Okey. Elemen-elemen dalam pengurusan projek. Satu, sesuatu projek biasanya memerlukan alat-alat dan kemahiran di luar sistem pengeluaran. Organisasi projek akan dibentuk untuk memudahkan proses perjalanan projek menjadi lebih lancar dan sempurna. Terdapat 3 peringkat pengurusan projek utama, iaitu perancangan, penjadualan dan pengawalan. Ketiga-tiga peringkat ini akan digunakan dalam teknik PERT, CPM dan Chartergun. Okey. Perancangan merupakan salah satu projek daripada peringkat pengurusan projek yang utama yang merangkumi aktiviti menentukan objektif projek. Kedua, bertujuan untuk memudahkan pengurusan dan pasukannya menjalankan sesuatu projek. Ketiga, projek akan dibahagikan kepada komponen yang lebih terperinci dengan kaedah yang dikenali sebagai struktur pembahagian kerja. Okey, setiap projek mesti ada perancangan untuk melaksanakan satu projek, supaya apabila projek itu dilaksanakan, ia dapat memudahkan dari segi pengaturan masa, pengaturan bajet dan pengaturan agihan pekerja. Proses penjadualan diperlukan untuk menganggarkan jangka masa yang diperlukan untuk menyiapkan setiap projek. Anggaran tempoh masa menyiapkan projek ditetapkan dengan membuat pembandingan dengan objektif projek syarikat. Penjadualan perlu dilakukan
menentukan dan menghubung kait antara aktiviti dengan aktiviti lain. Mengenal pasti hubungan sebelumnya antara aktiviti. Hubungan ini akan ditunjukkan melalui teknik CM ataupun PERT melibatkan graf dan rangkaian. Pengawalan. Pengawalan itu tertumpu kepada peringkat pengawalan yang merangkumi pengawalan sumber, kos kualiti dan belanjawan. Pengawalan bertujuan untuk memastikan semua aktiviti dikenal pasti. Kedua, memastikan semua aktiviti dapat disiapkan dalam masa yang ditetapkan. Memastikan sumber-sumber yang diperlukan dikenal pasti. Dan keempat, memastikan perubahan dalam jadual akan berlaku sekiranya terdapat sebarang perubahan atau pembaharuan dalam projek. Okey, keempat perkara tersebut, setiap dalam satu projek, 4 perkara ini mesti memang dirancang betul-betul. Contohnya dari segi masa. Perancangan masa mesti memang betul-betul. Hal ini kerana andai kata projek itu, contoh MI meter, pelaksanaannya dirancang dalam masa 2 bulan, tetapi target tersebut tapi pelaksanaan tersebut lebih lama, benda ini akan memberi implikasi, contohnya dari segi kos, bajet setiap department, dan benda ini ada melibatkan duit. Okey. Faktor kejayaan projek. Sebab utama mengapa projek gagal atau sebahagian gagal. Keperluan yang tidak lengkap dan sentiasa berubah. Selalunya keperluan yang tidak lengkap dan sentiasa berubah ialah dari segi kurangnya, dari segi penggunaan alatan untuk memasang smart meter tersebut. Kedua, penglibatan penggunaan terhad. Penglibatan pengguna terhad maksudnya ialah customer. Ada setengah customer tidak dapat menerima projek smart meter tersebut dilaksanakan di Sarawak Energy. Dia orang selalu berfikir, andai kata jika smart meter dipasang baru dekat premis dia orang, bil elektrik akan melambung tinggi. Sedangkan accuracy, saya bercakap dari segi teknikal penggunaan elektrik. Okey, berbalik dari sana, saya bercakap sedangkan satu kitaran meter tersebut adalah tepat berbanding dengan meter yang dipasang sebelum ini. Ketiga, kekurangan sokongan eksekutif. Biasanya sokongan eksekutif selalunya akan menyokong dan jarang sesuatu projek yang melibatkan untuk alatan elektrik, jarang eksekutif kurang menyokong. Okey, kekurangan sokongan teknikal ini dari segi staff lah. Staff, ada setengah staff yang tidak dapat overtime pada hari Sabtu ataupun Ahad. Hal ini kerana dia orang untuk meluangkan masa bersama family. Okey, perancangan projek lemah, yang penting bahagian perancangan projek lemah ni, first perancangan mesti ada persetujuan daripada ahli mesyuarat. Lepas tu objektif yang sama. Okey, next, kekurangan sumber yang diperlukan. Biasanya dua perkara ini jarang yang berlaku lah. Itu yang sedia maklum. Okey, kita balik untuk sebab utama mengapa projek berjaya. Keperluan sistem didefinisikan secara jelas. Okey. Penghayatan pengguna. Okey. Sokongan dari pihak pengurusan atasan. Okey. Benda ni selalunya pengurusan akan menyokong apa yang dicadangkan oleh Sarawak Energy. Contoh Sarawak Energy pelaksanaan MI meter untuk
semua pengguna di Sarawak. Keempat, perancangan projek yang terperinci dan menyeluruh. Yang ini paling penting. Perancangan projek yang perinci dan menyeluruh. Dan last sekali, penjadualan dan milestone yang realistik. Okey. Okey, itu saja pembintangan dari saya. Okey, terima kasih dan Assalamualaikum.